Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pelajaran sirah kita uh, pada tajuk sambungan pada tajuk yang lepas, iaitu peristiwa hijrah ke Habasyah dan Yathrib. Pertama, mereka berhijrah ke Habsyah dulu sebelum berhijrah ke Yathrib, ke Madinah, daripada berhijrah ke Habsyah. Baik, kita tengok pada unit 2. Layanan Raja Habsyah. Apakah layanan yang mereka terima di tempat baru apabila mereka berhijrah kali pertama? Apa yang berlaku? Baik, kita baca muka surat 13. Nombor 1, hijrah ke Habasyah merupakan hijrah yang pertama bagi umat Islam. Sebelum tu umat Islam, kira depa baru umat Islam tu baru lagi lah. Jadi bila dapat tekanan ataupun siksaan, depa pun, Nabi Muhammad pun suruh depa hijrah, dan hijrah yang pertama yang depa buat ialah ke Habsyah. Iaitu Habsyah hari ni Sudan ataupun Ethiopia. Ethiopia ke Sudan. Baik, hijrah kali pertama, hijrah ke Habsyah tu depa pi 2 kali. Ke Habsyah tu depa pi 2 kali. Hijrah kali pertama berlaku pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Selepas Nabi jadi Nabi 5 tahun, orang Islam duk kena siksa teruk sangat. Nabi suruh dia pilah hijrah dulu. Tapi Nabi tak pi lagi. Dia suruh depa dulu pi. Jadi berlaku pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Kemudian nombor 2 terdiri daripada 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. 12 lelaki, 4 perempuan. Jadi semua 16 orang. 16 orang je yang pi daripada Mekah, daripada berhijrah ke Ethiopia ataupun ke Habsyah. Kalau kita tengok peta muka surat 14 tu, nanti kita tengok depa kena lintas laut. Depa kena lintas laut. 16 orang. Diketuai oleh Uthman bin Affan. Uthman bin Affan pada ketika itu dia dah jadi menantu Nabi. Dia dah kahwin dengan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jadi menantu Nabi. Kemudian berada di Habsyah selama 3 bulan. Rombongan yang pertama depa pergi Habsyah, depa duduk di sana 3 bulan duduk di sana. Depa duduk di sana selama 3 bulan. Lepas tu ada cerita depa ni teringat balik kampung halaman. Depa balik lah. Lepas 3 bulan tu depa balik. Tapi kita tengok sekali apa layanan. Kemudian hijrah kali kedua pula. Dia ada sekali lagi hijrah. Depa pergi ke Habsyah juga. Orang Islam pergi ke Habsyah juga. Sebelum berlaku hijrah Nabi ke Madinah tu, sebelum peristiwa hijrah tu, berlaku hijrah umat Islam ke Habsyah. Yang ni umat Islam je. Nabi tak pi. Nabi suruh pi. Depa pi lah. Iaitu berlaku pada tahun ke-7 kenabian. Tadi tahun ke-5. Lepas 2 tahun lepas tu ada lagi yang pergi. Sebab siksaan kepada umat Islam makin lama makin teruk. Orang Islam kena, ada yang mati. Lepas yang kita cerita tu, Sumayyah mati, kena siksa. Ada beberapa orang sahabat lagi yang teruk lah, dikurung. Sebab kemudian Nabi suruh mereka berhijrah. Pilah ke Habsyah. Kali kedua berlaku pada tahun ke-7 kenabian. 2 tahun selepas hijrah yang pertama. Terdiri daripada 83 orang lelaki dan 28 orang perempuan. Diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni sepupu Nabi lah. Bapa saudara Nabi tu, Abu Talib tu bapa saudara dia. Bapa saudara Nabi. Jadi Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi ni dah masuk Islam, dan dialah jadi ketua rombongan hijrah yang kedua ke Habsyah. Kali kedua ke Habsyah tu. Baik, nombor 4. Kehadiran orang Islam ke Habsyah diterima baik oleh Raja An-Najasyi yang memerintah Habsyah ketika itu. Raja di Habsyah tu gelaran raja apa? An-Najasyi ya. Kalau di Malaysia kita panggil Sultan. Kalau di Mesir panggil apa? Firaun kan. Kalau di Habsyah panggil An-Najasyi. Dia lah memerintah Habsyah ketika itu. Baginda berjanji untuk memberi perlindungan kepada orang Islam. Baginda juga dikenali sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja Najasyi ni agama Kristian. Dia ikut agama Nabi Isa. Pada masa tu agama Nabi Isa masih lagi agama yang benar, yang tak banyak diselewengkan. Jadi Najasyi ni pun tahu cerita pasal Nabi Muhammad, sebab dalam kitab-kitab dia duk baca ada cerita tentang Nabi terakhir. Kemudian dia pun percaya pada benda tu.
dan dia pun menerima baik kedatangan orang Islam ke negeri dia, ke negara dia. Nombor 5, orang-orang Quraisy berasa bimbang apabila kedatangan orang-orang Islam disambut baik oleh Raja Najasyi. Lalu mereka telah mengutuskan Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk berbincang dan menyampaikan pelbagai hadiah kepada Raja An-Najasyi dengan harapan orang-orang Islam diusir dari Habsyah. Jadi orang-orang Quraisy di Mekah ni bila dengar mereka ni pergi hijrah ke Habsyah, kemudian dengar pula Raja Habsyah bagi layanan yang baik kat mereka ni pun rasa bimbang ataupun rasa tak puas hati lah. Raja tu terima esok Islam ni berkembang pula, kacau daripada. Jadi mereka pun buat satu rancangan, hantar dua orang, Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, dan 2-3 orang lagi, satu rombongan jumpa dengan Raja Najasyi, nak hasut Raja Najasyi lah. Mereka nak bagi hadiah, bagi apa semua, nak hasut, suruh halau orang Islam yang pergi ke Habsyah ni. Dia suruh Raja tu halau lah. Apa yang berlaku? Muka surat 14. Nombor 6. Raja An-Najasyi telah menolak permintaan utusan tersebut setelah berpuas hati mendengar penjelasan daripada Ja'far bin Abi Talib tentang agama baru. Dia minta penjelasan tentang agama baru mereka tu, iaitu agama Islam yang menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Jadi bila mereka main cerita keburukan orang Islam, raja yang bijaksana, Najasyi ni, dia pun orang yang baik. Jadi sebelum dia buat keputusan, dia tengok dulu, dia panggil dulu ketua orang Islam tadi, Ja'far bin Abi Talib. Dia tanya tentang agama dia baru mereka ni macam mana. Kemudian Ja'far bin Abi Talib pun ceritalah agama baru ni, agama baik, agama yang menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dalam satu kisah, Raja Najasyi kata ni agama yang baik, suruh buat kebaikan, jauhi kemungkaran, hormat dua ibu bapa ni agama yang baik, agama yang patut diterima. Macam tu lebih kurang. Sebab itulah Raja Najasyi menerima dan memberi layanan yang baik kepada umat Islam. Dan Nabi pun berdoa kepada Allah ketika Raja Najasyi itu meninggal. Ada cerita Nabi pun berdoa supaya diampunkan, dan ada satu kisah lagi dalam satu buku lagi, kata Raja Najasyi ni masuk Islam. Allah alam lah yang tu. Nanti kita tengok pada buku-buku lain lagi, buku sirah yang lain lagi. Kemudian nombor 7, penyebaran agama Islam di Habsyah diteruskan tanpa gangguan daripada orang Quraisy lagi. Maknanya orang Quraisy ni tak boleh kacau lah. Mereka nak cerita bab Islam, nak sebarkan Islam di Habsyah, dan orang-orang Habsyah ada yang masuk Islam dan dapat diterima dengan baik setelah Raja An-Najasyi juga turut memeluk Islam. Memeluk Islam. Raja Najasyi pun memeluk Islam. Jadi semua kebanyakannya rakyatnya tu mengikut agama, menerima agama Islam, ikut raja mereka. Baik, kita tengok sekilas info pada muka surat 15. Raja An-Najasyi menangis sehingga air matanya membasahi janggutnya setelah Ja'far bin Abi Talib membaca permulaan ayat Kaf Ha Ya Ain Sad. Kaf tu panjang. Kaf yang panjang tu atas kaf, bukan atas ha. Ha 2 rakaat, ya 2 rakaat. Kaf 6 rakaat. Mad lazim harfi musaqqal. Ha ya 2 rakaat. Alif kecil ya atas tu. Ain 6 rakaat, Sad 6 rakaat. Kaf Ha Ya Ain Sad. Macam tu bacanya. Kaf panjang, ha 2 rakaat, ya 2 rakaat. Kaf 6, Ain 6, Sad 6. Daripada surah Maryam kepadanya. Ketika Ja'far bin Abi Talib baca surah Maryam ni kepada Raja Najasyi ni, dia menangis. Sebab siapa dia Maryam ni? Maryam ni mak Nabi Isa. Nabi Isa ni nabi kepada agama Nasrani, agama Kristian tu Nabi dia Nabi Isa. Jadi apabila ada kisah Nabi Isa dalam Al-Quran dibacakan kepada Raja Najasyi, dia pun terharu dan menangis. Sebab dia beriman dan dia mempercayai Nabi Isa, dan juga dia mempercayai cerita dalam kitab Taurat, Zabur, Injil tentang Nabi akhir zaman. Itu Raja Najasyi, raja yang baik. Penghayatan kita, muka surat 15 itu bawah, penghayatan pemimpin mestilah adil, berani dan bijak mengatur strategi dakwah. Merujuk kepada Rasulullah, pemimpin mestilah adil, kemudian berani dan bijak mengatur strategi dakwah. Macam mana nak atur strategi dakwah? Pertama, nak selamatkan
pengikut dia, kena suruh dia pergi hijrah, dia selamatkan diri dulu waktu Islam tak kuat lagi, Islam masih lemah, Islam masih baru. Jadi kena selamatkan diri dulu. Kemudian yang kedua, saling membantu pada perkara kebaikan. Ni Raja Najasyi ni dia membantu. Benda yang baik dia akan bantu. Dia merujuk kepada Raja Najasyi. Samalah kita pun, pada benda-benda yang baik kita kena bantu. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berani. Ja'far bin Abi Talib ni orang yang mulia di sisi Allah. Bila mai kepada Raja Najasyi, dia cerita tentang benda yang baik. Jadi dia dimuliakan. Allah pun memuliakan, di Raja Najasyi pun memuliakan orang-orang yang bertakwa ni. Kemudian bawah tu ada latihan, ada 5 soalan. Jawab 5 soalan tu dalam buku latihan ataupun dalam buku tulis. Kemudian snap gambar, hantar pada saya dalam link Telegram ni. Kemudian ada latihan-latihan yang sebelum ni pada muka surat 10. Kalau siap boleh hantar pada saya juga. Nanti saya bagi tarikh dia punya tarikh latihan tu lah. Sebab tarikh latihan ni kita akan buat catatan ataupun kita akan note dia punya markah dia dalam PDPR punya catatan. Okey, baik. Kita sambung lagi pada tajuk yang seterusnya, iaitu selepas berhijrah ke Habsyah, mereka akan berhijrah ke Madinah. Nabi pula berhijrah ke Madinah. Apa cerita? Macam mana kisahnya penghijrahan Nabi ke Madinah? Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.